macam manalah saya boleh join dalam projek Malaysia Everest 97. Saya pun pelik dan anjait. Sebab apa? Masa tu saya langsung tak ada pengalaman. Pengalaman sama ada dunia hiking, dunia rock climbing, kan? Nama-nama barang saya pun tak tahu masa tu sebenarnya. Tak tahu apa. Tapi yang peliknya, macam mana saya boleh join dalam projek Everest 1997? Kan? Tapi kalau nak tahu, teruskan menonton channel Pendaki Solo ini. Banyak lagi cerita-cerita di sebalik Everest 97 saya akan ceritakan kepada anda. Saya akan kongsikan dengan anda semua. Terus menonton. Dalam projek Everest 1997 ni, saya telah diberi peluang oleh utusan Malaysia untuk menjadi wakil, bertujuan untuk membuat liputan secara menyeluruh daripada awal sampai akhir. Saya adalah antara insan yang di sebalik tabir projek Everest 97 tu. Bukan siapa-siapa pun, kan. Saya pada mulanya agak terkejut jugalah sebab saya dipilih oleh utusan, walaupun saya masa itu baru 3 tahun join utusan. Saya join utusan pada tahun 93. Tahun 96 saya dah dipilih untuk mewakili Akhbar nombor 1 Malaysia masa itu untuk membuat liputan sepanjang projek Everest 97. So, walaupun saya tak ada pengalaman, tetapi kalau saya tidak melakukannya, saya tidak akan dapat pengalaman, kan? Betul tak? So, saya menerima cabaran itu dengan yang amat rasa betul-betul rasa, betul ke utusan bagi aku, pilih aku ni? Betul ke utusan pilih aku? So, itulah satu cabaran yang paling besar dan juga yang paling saya tidak dapat lupakan. Walaupun saya tak ada pengalaman yang banyak seperti rakan-rakan yang lain, rakan-rakan pendaki ni semua. Sebenarnya ketika saya terpilih tu, saya punya knowledge, saya punya pengalaman dalam dunia hiking zero. Tak ada sebenarnya. Yang ada saya pergi apa? Pergi trekking, jungle trekking tu. Masa tu adalah sepanjang saya bekerja sebelum ni. Tetapi mungkin big boss saya melihat kemampuan saya untuk melakukan tugas yang lagi mencabar dan tercabar. So saya terima cabaran daripada utusan masa itu. So saya terima cabaran dengan saya rasa itulah peluang untuk aku membuktikan kepada majikan bahawa tiada alasan untuk kita tidak mau melakukannya. Itulah peluang untuk saya untuk membuktikan bahawa Pendaki Solo ataupun saya Muhammad Noor, walaupun bekerja sebagai jurugambar sahaja, tetapi boleh melakukan pelbagai. Pilih pada tahun 1996. Saya terpilih tu pada tahun 1996. Lagi 1 tahun nak pergi tau. So, dengan pengalaman saya yang tak ada langsung ni, memang betul-betul tercabar. Tetapi saya kena buktikan saya boleh melakukannya. Kan? Okay, apabila saya dah masuk dalam team members Everest 97, dari situlah saya kenal semua pendaki-pendaki yang saya rasa memang hebat-hebat semua. Kecuali saya aja tak hebat macam dia orang tu. Rock climbing saya macam ni je. Macam katak lah, nak naik kena lompat-lompat. Macam itulah. Lompat si katak lompat. Bila kita terus melompat, kita akan dapat. Kita akan sampai. Macam itulah. Okay. Saya tak banyak mengikuti latihan-latihan di luar negara. Ya, saya cuma join dalam
ice climbing di Kulu Manali, India selama lebih kurang 3 minggu. Saya pergi sana bersama-sama pendaki kita. Di sebalik itu saya mengambil gambar, membuat berita untuk dipaparkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia ni bahawa perjalanan projek Malaysia Everest sedang berjalan. Okey, berjalan dengan lancar. Itu tujuannya. Sebab saya pergi sana, saya buat liputan. Tugas saya pun mencabar juga lah kan. Macam mana nak hantar gambar, macam mana nak hantar berita. Macam-macam. Dia cakap, berita, gambar mesti sampai di office. Macam mana nak hantar? Aku tak nak ambil tahu kan. Yang penting sampai. Itulah cabaran kita dahulu. Pasal tu kita lebih tough, lebih yakin kan, tiada alasan. Macam tu. So apabila saya dah melalui latihan bersama-sama dengan pendaki seperti di Kulu Manali, itu merupakan salah satu banjaran Himalaya. Saya pergi, lepas tu saya pergi ke Nepal, ada juga pergi bersama-sama tim Everest, sama-sama. So dalam satu kumpulan kita pergi. Yang seperti jadual, seperti perancangan yang dilakukan oleh Persekutuan Mendaki Malaysia bersama-sama dengan Kementerian Belia dan Sukan masa itu. So pada bulan 10 1996 tu, kita ada 2 grup. Satu grup pergi ke Annapurna, satu grup pergi ke Chokambatu di India. So saya terpilih untuk pergi ke Chokambatu. Di sebalik kejayaan Everest 97, yang mana 2 pendaki negara kita iaitu Datuk Magendran dan Datuk Mohandas sampai di puncak Gunung Everest pada 23 Mei 97, saya juga melakar sejarah kepada diri saya sendiri sebab tak pernah dibuat orang. Tugas saya dah ambil gambar, kena cuci filem, kena scan gambar ke dalam lab komputer riba, lepas tu kena hantar ke utusan. Bos saya tak nak ambil tahu macam mana nak hantar. Saya yang kena fikir. Macam-macam saya fikir. Bukannya mudah. 1001 kesusahan saya terpaksa tempuh. Tahu tak? Kalau ingat balik, betul juga aku macam mana aku boleh buat dulu kan. Sekarang semuanya digital, tak susah. Tag gambar tak, dah dapat dah result. Kita dulu tak ada macam tu. Walaupun saya hanya berada di Everest Base Camp, tugas saya menghasilkan gambar untuk dipaparkan di dalam surat khabar. Bukannya mudah. Bukan ada lab nak proses filem dekat Everest Base Camp, tak ada. Yang ada dekat Kathmandu. Berapa lama nak hantar tu. So kerana tugas saya laksanakan dengan yang terbaik, alhamdulillah. Okay. Proses filem secara manual, saya melakukan secara manual. Yang mana proses macam tu, proses filem negatif ni, saya buat tu color tau, bukan black and white. Black and white mudah sikit, tapi color payah. Bukannya mudah. Mak Saleh tengok saya buat tu daripada British, daripada Sweden kalau tak silap saya, dan ada beberapa negara lain tengok saya buat tu. Dia cakap, ni first time dia tengok. Anak Melayu yang buat dekat Everest Base Camp. Kau nak tahu sebab apa? Dia orang tak pernah lihat kan. Biasanya gambar dia ambil tu semua dia proses di kedai gambar. Ini saya buat sendiri, proses, lepas tu scan gambar ni apa ni semua. Nak buat tu bukannya mudah tau. Kita kena tengok cuaca, preparation kita nak buat apa, chemical apa nak guna, macam mana suhu dia, macam mana, semua ada. Tetapi alhamdulillah, sebab benda tu saya bersama dengan Ustaz tengah dah ready untuk bawa ke Everest Base Camp kan. Sebab chemical, peralatan memang mahal masa tu, memang mahal, terlalu mahal kan. Tapi sekarang tak ada lah benda ni semua, sebab
Sekarang ni semuanya dah digital. Dulu maksudnya saya masih ada simpan lagi, tapi kalau chemical tu saya dah buang. Chemical tu saya ambil botol dia saja untuk dijadikan satu bahan archive kan. Itu simpanan peribadi saya. Ketika saya proses dekat sana, risiko dia teramat tinggi. Berapa banyak kali saya fail proses ataupun develop film negatif color. Berapa banyak kali saya fail. Sia-sia je saya ambil gambar sebelum ni, gambar tak jadi. Apa perasaan anda? Kecewa tak? Saya lagi lah meleleh mata masa tu bila tak jadi. Gambar dah ambil. Kalau hantar kat kedai confirm jadi kan. Kalau tak jadi tu atas kita sendiri. Berapa banyak? Faktornya lah, salah satunya cuaca. Cuaca tiba-tiba jadi sejuk kan. So proses develop dalam chemical, dalam negatif, dalam raw, dalam tem dia tu tak balance. Bila tak balance tu tak jadi gambar kan. So proses tu chemical tu sejuk dengan panas ni tak sama. So menyebabkan itu salah satu faktor-faktor yang menyebabkan jahanamnya filem yang saya proses jadi negatif itu rosak. Jahanam dia ada. Itulah haru biru saya dibuatnya juga tu. Tapi kita kena cekar. Saya kena cekarkan diri saya, tak boleh kecewa. Yang habis tu habislah. Macam mana kan gambar yang kita ambil sebelum ni habis ya. Tak boleh buat apa. So kita kena ambil gambar baru lah untuk dia ni. Nak scan gambar kat computer reader, lagi satu hal, kena tengok cuaca juga. Kena cuaca panas sikit ni supaya tak sejuk, supaya dalam computer reader yang kita bawa tu tak frost. Bila frost tu bila boleh meletup laptop tau. Sebab apa laptop yang saya bawa tu berakhir dengan meletup. Sebenarnya dia tak cukup sebab sejuk dia berair dalam tu. Tu memang pop meletup lah dia. Itu berakhir. Apabila saya scan gambar ni semua dalam komputer reader, lepas tu nak hantar lagi satu hal bila kat base camp. Itu satu tamparan yang paling besar kepada saya. Kalau nak tahu kan, saya tak dapat hantar gambar berkali-kali, macam-macam saya buat. Macam mana nak hantar dengan, sebab apa? Last kali saya dapat punca selama 1 minggu. Saya mencari punca, kontak utusan, kontak TM, kontak ni, macam-macam. Kita nak cari sebab kita nak hantar gambar. Kalau hantar berita tak apa, by phone saja tak susah kan, tak susah. Kita by phone, bercakap dalam phone, hantar berita, tak ada masalah. So kita nak hantar gambar sebab kita nak tunjukkan gambar tu kepada masyarakat mengenai perkembangan semasa kan. So punca utamanya menyebabkan saya tak dapat modem laptop yang saya bawa tu rendah, sedangkan modem rendah dan maksimum ni kan dah pergi ke parat maksimum, yang mana modem satellite phone tu baru starting. Contohnya kita start motor nak bergerak, motosikal C70 dengan motor berkuasa tinggi. Memang baru start saja ini dah perai habis. Macam itulah dia. Itu contoh yang saya boleh bagi. So menyebabkan saya gagal. Tetapi alhamdulillah ada orang yang membantu saya, iaitu Jim Burton, konsultan daripada TM. Dia pun banyak membantu saya. Dia mencari resolution macam mana nak selesaikan masalah yang saya hadapi. Sebab kalau saya dapat selesaikan, dia pun berjaya. Kita orang makan sama-sama, saya pun pujuk dia pun pujuk saya kan. Dia minta tolong saya ambil gambar proses filem ni apa ni semua kan. Saya GMT kan. So lama-lama jadi dapat. Lepas tu saya nak hantar gambar, saya minta tolong dia sebab tak boleh nak hantar gambar ni. Stres habis gila lah. Memang stres gila lah kat sana. Macam mana nak hantar gambar ni? Bos kau saya, macam mana kau nak hantar gambar ni? Gambar mana? Kat office, kat utusan. Gambar mana? Gambar berita je ada, gambar tak ada. Aduh, pening saya. Lepas tu saya ambil resolution, saya minta tolong, dia kata dia boleh email kan. Dia boleh email. Lepas tu saya minta lah email address dengan utusan. So bos saya pun dia bagi email address, kita email lah. Lagi satu size gambar yang nak hantar. Sebab apa?
Masa tu line internet ni memang dah bukan macam sekarang ni. Bukan nak kata 2G rasa belum lagi kot. Memang slow nak hantar. Bayangkanlah dia reduce size gambar tu sebesar negatif. Jim Burton ni sebab biar gambar tu masuk je tu. Kualiti gambar tak apa kita. So saya bagilah satu hari 2-3 kepin. Tapi nak hantar tu pun nak lepas makan masa juga kan. Lepas tu dah hantar satu-satu. Bila dah sampai dekat bos saya, dekat ketua juru foto di utusan, bila bercakap, wahai besar sangat file hang hantar ni sebesar negatif, itu je boleh bantu bos, tak boleh buat apa lah bos. Macam tu saya tak boleh nak buat apa. Sebab itu betul saya pun dah minta bantuan daripada rakan-rakan yang lain lah. Bila dapat gambar, dia orang yang balik repair gambar tu, ciumkan balik gambar, kualiti gambar ni kan balik sebelum dipublishkan dalam surat khabar. Saya rasa sampai hari ni pun dia orang tak lupa benda tu. Sebesar negatif. Nak tengok apa kan. Tapi itulah saya nak tunjukkan ni bahawa komitmen. Proses filem negatif di pergunungan memang tak pernah ada orang buat pun. Fotografer profesional pun tak ada je orang buat. Saya seorang je buat. Sebab memang diakui oleh orang sana. Dia tak pernah tengok pun sebelum ni. Kan? Itu sedikit sebanyak lah. Itu tugas saya. Kalau saya tak hantar gambar, bermakna tak adalah gambar keluar dalam surat khabar. Apa yang anda lihat sebelum ni kan, Everest 97, gambar-gambar yang saya ambil, itu tamparan kepada saya lah. Tapi Alhamdulillah saya dapat melakukan dengan jam sebaik-baik yang boleh. Bila saya proses tu adalah ketua-ketua ekspedisi negara lain, memang dia orang tengok, tak pernah lihat sebelum ni kak. Ketua ekspedisi British, Maldos nama dia. Itu 2 hari sebelum dia meninggal kat sana. So dia cakap dengan saya, first time dia tengok ada individu yang membuat ataupun melakukan proses filem secara manual di Everest Camp. Sebelum ni tak pernah tengok dia kata. Dia dah 10 tahun lebih dah dekat situ. Sebab dia organize Everest punya ekspedisi kan. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Sebab tak ada orang buat. Sampai hari ni pun tak ada orang buat. Tambah-tambah sekarang ni mana ada orang nak buat. Semua digital.